Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid. Bersama dengan saya, Cikgu Faiz, dan dalam video ini Cikgu akan terangkan kepada murid-murid semua tentang unit 1 Pendidikan Moral tingkatan 2, iaitu sumber moral asas pembentukan akhlak mulia. Jadi dalam topik kali ini kita akan lihat 4 jenis sumber yang menjadikan manusia untuk menjadi baik dan bermoral. Okey. Sumber moral yang pertama ialah agama. Dan setiap agama ini dia akan ada kitabnya yang masing-masing. Contohnya dalam agama Islam, kitab Al-Quran. Agama Kristian, kitabnya ialah Bible. Agama Hindu pula menggunakan kitab Bhagavad Gita. Agama Buddha mempunyai kitab Tripitaka. Dan agama Sikh mempunyai kitab Sri Guru Granth Sahib. Jadi itu adalah sumber panduan untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik. Sumber moral yang kedua ialah kepercayaan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah perbezaan antara agama dengan kepercayaan? Agama mempunyai kepercayaan kepada wujudnya Tuhan. Perbezaan lain dalam agama, ada kepercayaan terhadap kehidupan selepas kematian dan ada pembalasan baik dan buruk berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh seseorang sewaktu dia masih hidup. Kita sambung, kepercayaan seperti yang ada adalah ajaran Confucius dan ajaran Tao. Ajaran Confucius mempunyai kitab panduannya juga yang bernama Lun Yu. Untuk ajaran kepercayaan Tao pula, kitabnya adalah Tao Te Ching. Selain daripada Confucius dan juga Tao, kita ada juga kepercayaan dalam masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga pribumi Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, mereka percaya bahawa alam sekeliling seperti gunung, laut, sungai mempunyai penjaga ataupun semangat yang menjaga kawasan tersebut. Sumber moral ketiga ialah norma masyarakat seperti peraturan, undang-undang, adat lesam dan pantang larang. Seperti undang-undang jalan raya. Contohnya, kalau memandu kita tak boleh bermain handphone. Kalau bermain handphone, tahu tak berapa denda dia? Ya, RM1,000. Okey, yang kedua kita ada peraturan. Apa beza undang-undang dengan peraturan? Ialah undang-undang dia ada denda ataupun hukuman kalau dilanggar. Contohnya tadi RM1,000 kalau kita bermain handphone sewaktu memandu kereta. Tapi kalau peraturan, dia tak ada denda, tapi dia sebagai satu panduan supaya keadaan tu dalam keadaan teratur. Contohnya, peraturan di jalan raya, kalau kita nak melintas, kita lihat kanan dan kiri. Jadi kalau kita tak buat, tak kena denda pun, tapi dia akan memastikan kita akan lebih selamat dan keadaan lalu lintas sentiasa teratur. Kemudian yang ketiga kita ada pantang larang. Kalau pantang larang, unik mengikut setiap kaum. Contohnya kalau dalam kepercayaan masyarakat Cina yang saya tahu adalah menjadi satu kesalahan kalau kita beri hadiah jam kepada orang lain. Sebab kalau kita bagi jam seolah-olah macam kita bagi tahu yang waktu dia dah nak dekat, nak matilah macam tu kan. Betulkan saya kalau saya salah. Kemudian kita ada pantang larang, contohnya tak boleh buka payung dalam rumah. Kita ada pantang larang kalau masyarakat Melayu tak boleh menyanyi di dapur sewaktu memasak. Okey, itu antara pantang larang. Dan yang keempat ialah adat resam. Adat resam ni ialah satu perbuatan ataupun satu tradisi yang menjadikan kehidupan masyarakat lebih sopan santun dan nampak lebih cantik budayanya. Contohnya, apabila kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, kita bersalam dengan orang yang lebih tua. Sumber moral yang terakhir dalam unit ini ialah rukun negara. Khas untuk rakyat Malaysia, ada 5 prinsip rukun negara yang menjadi pegangan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kalau negara lain, rakyat mereka ada tak macam rukun negara ni? Contohnya di Singapura, mereka ada Singapore National Pledge. Okey, seterusnya, kenapa sumber moral yang 4 tadi ni penting kepada kehidupan kita?
Yang pertama, ia menjadi panduan kepada manusia. Contohnya dalam kitab Al-Quran, Bible dan sebagainya, menjadi panduan apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang betul dan apa yang salah. Yang kedua, menyedarkan tanggungjawab individu. Rukun negara menjadi panduan tentang cara macam mana kita menjadi seorang rakyat yang baik. Agama mengajar kita tentang macam mana menjadi seorang anak yang baik. Ketiga, menerapkan nilai-nilai murni. Yang keempat, melahirkan rakyat yang berkepribadian tinggi. Kerana semua orang akan ada kesedaran untuk mempunyai moral ataupun tingkah laku yang baik. Dan yang terakhir, memupuk keharmonian dan perpaduan. Kerana apabila rakyat sesebuah negara itu adalah rakyat yang baik, maka kehidupan semua orang di sekeliling pun akan turut terpelihara. Jadi, sebagai kesimpulannya, inilah kepentingan sumber moral yang 4 tadi, iaitu agama, kepercayaan, norma masyarakat dan yang terakhir ialah rukun negara dalam membentuk kita menjadi rakyat Malaysia ataupun manusia yang lebih baik. Diharapkan apa yang saya kongsikan tadi boleh membantu murid-murid untuk lebih faham tentang unit 1 ini. Sampai kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.